Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak lihat soalan yang melibatkan Kelab Persatuan di mana kita disuruh menyediakan akaun perdagangan, akaun rugi dan penyata kedudukan kewangan. Tapi untuk hari ini sahaja kita akan lihat bagaimana untuk menyediakan sehingga akaun perdagangan. Baik, lihat soalan ini. Ini ialah kelab membaca. Dan kelab membaca ni aktiviti dia sama ada sukaneka ataupun hari kantin. Okey. Baik, maklumat yang dia bagi pada 31 Januari dan 31 Disember. Ini menunjukkan ini adalah baki Baki satu hari bulan adalah baki awal ataupun baki bibi baki bibi. Kemudian yang baki akhir 31 Disember merupakan baki akhir. Okey. Ini maklumat yang dia bagi. Baik, ini kita lihat ini ialah akaun penerimaan dan pembayaran. Ini adalah ganti kepada akaun bank ataupun buku tunai. Iaitu semua penerimaan adalah wang masuk dan pembayaran adalah wang keluar. Okey. Baik, kemudian kita lihat pula ini adalah maklumat tambahan. Kemudian kita tengok soalan yang sebenar. Baik, hari ini kita akan nak buat A dan B iaitu A, B dan C. Okey, pertama kita akan buat akaun yuran. Jadi saya nak anda sedia dengan akaun yuran. Okey. Akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar dan akaun perdagangan kantin. Baik, kita lihat dulu soalan yang berkait dengan akaun yuran sebab nak sediakan akaun yuran, kita akan tengok semua yang berkait dengan akaun yuran. Okey. Jadi kita gunakan satu warna pen. Okey, di sini saya pilih biru untuk semua yang berkait dengan yuran Baik, kita tengok sini, ini adalah yuran. Okey, tadi YBT YBT ialah baki debit baki debit. Okey, sebab dia ialah aset. Jadi kita lihat sini debit, kemudian YBO adalah baki kredit. Okey, kemudian kita lihat akaun yuran Kalau kita dah hafal akaun yuran adalah mudah kita hanya perlu draftkan sahaja apa yang patut ada dalam akaun yuran. Okey, kalau kamu dah hafal, okey, saya pernah ajar sebelum ni, iaitu kita mulakan dengan bank tambah yuran belum terima YBT, akhir yuran belum terima akhir, kemudian tolak dengan yuran belum terperoleh akhir. Tolak bermaksud di sebelah maknanya opposite side. Okey, opposite side. Kemudian dia ada dah vice versa. Vice versa maknanya kat sini di bahagian debit, so kita akan kreditkan yuran belum terperoleh di sebelah kredit untuk Januari 1. Yuran belum terperoleh. Kemudian yang ni ialah yuran belum terima. Okay, kita juga boleh menghafal iaitu yuran belum terima ni dia macam ABT dia ada baki debit. Jadi kita akan letak dia baki awal di sebelah debit. Okay, jadi kita tengok semula pada soalan. Okey, baki debit 1560 dan 1700. Okey, kita dah letakkan baki awal. Kemudian di manakah kita nak lihat bank Okay, kita nak tengok daripada penerimaan dan pembayaran, kita cari yuran. Okay, ada dua yuran. Okay, yuran yang mana satu? Okay, yuran yang mana satu? Ya, yuran ahli 26,000. Yang yuran masuk tu bukan akaun yuran. Kita nak akaun yuran semasa yang dibayar oleh semua ahli
Jadi kita masuk kat sini tadi berapa? 26,000. Okay, kemudian kita lihat mana nak cari YBT dengan YBO akhir. Okay, kita tengok sekali lagi dalam maklumat. Okay, yang ini dah ada. Baik, YBT akhir, YBT akhir dia akan ini ialah baki HB. Okay, 930 520. 930 saya 930 dan juga 520. Okey, kemudian kita tengok ada tak yuran lapuk. Kadang-kadang berlaku yuran lapuk kan. Okey, kita nak tengok ada tak yuran lapuk. Iaitu yuran yang tidak dibayar oleh ahli pada tahun lepas, sampai tahun ni pun tak bayar juga. Okey, dalam maklumat tambahan ada nyatakan secara direct yuran lapuk 320. Okey, 320. Jadi dengan tu kita dah boleh carilah perbezaan dia. Okey, perbezaan ini adalah pendapatan dan perbelanjaan. Jadi kita akan jumlahkan di sebelah kredit. Okey, berapa di sebelah kredit tu, dan kita akan lihat perbezaan. So 1,700 tambah 320 tambah 26,000 tambahkan dengan 930, kita akan dapat 28,950. So 28,950. Kemudian tolak dengan 1,560, tolak 520. Jadi kita dapat 26,870. Jadi 26,870 ni nanti kita akan catatkan dia dalam PNP, pendapatan dan perbelanjaan. Okey, kemudian yang yuran terperoleh ni, kita akan catatkannya dalam PKK di sebelah kredit, bermaksud dia ialah liability. Yuran belum terima kita akan catatkan dalam PKK di sebelah debit, bermaksud aset. Okey. Baik, next kita nak sediakan apa? Akaun kawalan belum terima. Jadi kita mestilah mencari semua maklumat yang berkait dengan akaun belum terima. Okey. Baik, kita padam dulu. Baik, seterusnya kita lihat apakah yang kita nak tengok. Baik, kita nak tengok ABT dan ABB. Okey, katalah kita nak buat ABT terlebih dahulu. Okey, so ini adalah baki awal. Okey, baki BB dan HB. Okey. ABT 10-10. Okey, ABT 10-10. Baki BB 10-10. Kemudian dia akan bagi baki hantar bawah. Okey, baki hantar bawah 2450. 2450. Okey, kemudian kita nak cari apa lagi? Kita cari semua, ada tak lagi kat tempat lain yang ABT. Okey, kat sini dah tak ada. Okey, jadi kita akan lihat tempat lain. Tempat ni ada tak YBT. Okay, kita padam dulu. Okey, jadi kita lihat kat sini YBT ada, ABT ada tak? Ada ni. Okey, ni apa maksudnya? Ini adalah kita menerima wang 6950. 6950. Kita terima wang tadi dah debit, jadi kita akan kreditkan dalam ABT. Dia bayar, jadi hutangnya berkurangan. Okey, jadi kita dapat duit tadi kan. Baik, kemudian kita lihatlah sekali lagi ada tak yang berkait dengan ABT. Okey, dah tak ada. Maklumat tambahan ada tak? Pun dah tak ada. Okey, kalau dah tak ada, makna kita dah siaplah akaun ABT dan kita hanya perlu mencari perbezaan sahaja. Okey, jadi kita tambahkan.
Okey, 9400. Okey, jadi apa ni? Ini adalah jualan. So, apa yang kita sedang cari? Kita sudah mencari jualan kredit. Okey, jadi kita sedang ke arah untuk menjadikan akaun perdagangan dan kita sedang mencari jumlah jualan. Okey, jadi jumlah jualan adalah sama dengan jualan tunai tambahkan dengan jualan kredit. Jualan kredit adalah jualan yang kita ambil daripada ABT. Okey, jadi kita tengok maklumat mana nak cari. Manakah kita nak cari jualan tunai, iaitu dalam penerimaan. Penerimaan jualan kantin, okey, 37,000. Jadi kita terima 37,000 secara tunai, dan secara hutang kita terima 8390. Jadi kita akan dapatlah jumlah jualan keseluruhannya, 37,000 tambahkan dengan 8390, kita akan dapat 45,390. Baik, seterusnya kita kena buka pula akaun kawalan belum bayar. Jadi kita akan cari semua maklumat yang berkaitan dengan ABB, iaitu baki dia lah. Okey, dekat sini ada baki dia. Okey, 1860 ialah baki di sebelah kredit. ABB adalah liability. Jadi 1860 itu adalah baki di sebelah kreditnya. Okey. Kemudian kita lihat baki akhir. Baki akhir ialah baki HB 2560. 2560. Jadi HB kat sini 2560. Jadi dia akan mempunyai baki kredit, menunjukkan dia adalah liability. BB ni semua ada di sebelah kredit. Kemudian kita lihat berapa banyakkah kita dah bayar. Kita nak tengok dalam akaun mana? Yes, kita nak tengok dalam akaun pembayaran. Okey, kita dapati ada jumlah yang kita belum ABB, akaun belum bayar, yang kita dah keluarkan duit pembayaran. Kita sudah bayar kepada ABB 25230. Okey, kita dah bayar 25230. Jadi akaun tunai tadi kita dah kreditkan. So kita akan 25230 kita akan debitkan. So hutang kita akan berkurangan. Baik, kemudian sudah tidak ada lagi apa-apa yang berkait dengan ABB. Dalam maklumat tambahan pun dah tak ada. Okey, bila tak ada, kita dah boleh imbang dan cari perbezaan di dalam akaun ABB ini. Jadi kita lihat sini, kita debit kita campurkan. Okey, 27,790. 27790 kita akan tolakkan dengan 1860. Jadi perbezaan itu adalah apa? Ya, adalah belian kredit. Okey, belian kredit. Okey. So ini adalah belian yang kita dapat hasil daripada perbezaan. Dan kita cek semula, ada tak dalam penerimaan pembayaran tu belian, ada tak belian? Tak ada kan? So maknanya kita akan ambil terus belian daripada ABB untuk dimasukkan ke dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan. Okey, next kita nak buat akaun perdagangan. Okey, akaun perdagangan ada dua kaedah. Sama ada bentuk T atau bentuk penyata. Okey, kalau kita buat bentuk penyata, okey, kita akan buat dia lajur. Okey, pada kebiasaannya ialah jualan. Okey, tolak kos jualan iaitu apa kos jualan? Inventory awal.
kantin. Okey, tambahkan dengan belian, tolakkan dengan inventory akhir. Okey, nanti kita akan dapat kos jualan. Okey, bila dapat kos jualan, barulah kita akan lihat bandingkan dengan jualan. Okey, kemudian kita akan tambahkan adoi ya. Tengok ada tak adoi. Baik, pertama kita nak cari mana nak dapatkan jualan. Okey. Jualan tadi kita dah kira 45,390. 45,390 jumlah iaitu tunai, jualan tunai tambah dengan jualan kredit daripada ABT. Kemudian inventory awal dan inventory akhir kita dapat tengok daripada mana? Daripada baki. Okey. Baik, inventory awal 13,450. Okey, 13,450 dan 8,900 baki akhir. Kita isikan sahaja dalam tempatnya 13. Okey. Kat mana-mana boleh 13,450. Okey, dan belian tadi, okey. Tambah belian, mana belian? Okey, belian 25,930. 25,930. Kemudian kita akan tambahkan inventory awal tambah belian 08,13,19,3,9,380. Kemudian kita akan tolakkan dengan inventory akhir yang telah diberi dalam soalan, iaitu 8,900. Okey, kita insertkan sahaja 8,900. Tolak 8,900. Okey, jadi hasil itulah nanti kita akan tambahkan pula dengan adoi. Apa tu adoi? Angkutan ataupun duty atas belian, U upah atas belian, I ialah insurans atas belian. Okey, adoi. Kena ingat adoi lah. Okey. Jadi bila kita tolak, kita akan dapat 30. Okey, tak nampak saya tukar warna. 30,480. Kemudian kita tengok ada tak adoi. Mana nak cari? Kita cari dalam pembayaran. Okey, pembayaran ada tak yang berkait dengan kantin? Okey. Baik. Ada tak? Ini ada. Jadi kita akan masukkan upah pekerja kantin 2,800. Kemudian kita tengok maklumat tambahan, ada tak apa-apa yang berkait? Ada, iaitu prabayar. Okey, prabayar tambah ke tolak? Belum terima, belum bayar, tambah. Jadi yang lain adalah tolak. So kita akan tolakkan 100. Jadi tadi 2,800 tolak 100. Okey, adoi kita 2,800 iaitu upah pekerja kantin kan? Upah pekerja kantin. Okey, iaitu 2,800 tolakkan dengan 100 dapat 2,700. So jumlah ini merupakan kos jualan lah. So 34,800 tadi kita akan tambahkan dengan 2,700. Jadi kita akan mempunyai kos 33,180. Okey, jadi next ialah kita akan tolakkan daripada 45,390. Jadi kita akan dapat 1,2210 sebagai untung kantin. Okey, sebab kita berniaga kat kantin, maka kita akan dapat untung kantin. Okey, terima kasih. Itu sahaja untuk hari ini.